Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat berpuluh-puluh juta rakyat dan berbilion-bilion manusia yang menonton TikTok panas ini. Aku mau ketawa sudah ni awal-awal. Kita ada cerita politik panas yang sangat-sangat luar biasa dia punya cerita. Get ready kamu Menontonlah kamu ramai-ramai dengan mak bapak kamu, datuk nenek moyang kamu, anak-anak kamu panggil lah. Aku banyak cerita politik panas malam ini. Memang ya Allah, makin huru-hara aku tengok Perikatan Perjudian Nasional dengan parti lebay kaki judi ni. Astaghfirullahalazim. Teruk, sangat teruk ya. Ini memang ya Allah, slow-slow sikit aku ketawa, nanti ada yang sakit jantung. Wow, baru beberapa saat sudah FYP pakcik-makcik Otok Arung tekan butang like banyak. Kita ada cerita politik panas malam ni, pakcik-makcik Otok Arung. Get ready kamu, pasang telinga kamu ya. Aku nak boleh berteriak ini, nanti ada yang mati tinggi darah. Okey, jangan lupa tap-tap skrin, tekan butang like banyak-banyak. Malam ni untuk mengubat kerinduan peminat-peminat dan haters, kita akan buat live TikTok sampai jam 1 pagi ya. Aku memang betul-betul lah vlog hari ini bukan 25 jam, memang 30 jam. Ya Allah, pakcik-makcik Otok Arung, sudah kamu makan? Aku sudah makan tadi. Dan dalam proses aku pergi makan tu, aku ada cerita panas juga ya. Ya Allah, ya Tuhanku, memang hari ini ramai peminat-peminat aku yang kenal muka aku ya. Sebelum aku menganjing ni, seperti biasa pakcik-makcik Otok Arung, aku mau minta tolong sikit. Tap-tap skrin tu banyak-banyak kali. Tekan butang like banyak-banyak. Lepas tu, tekan butang share. Yang dalam YouTube ni, tekan butang like, tekan butang subscribe. Orang-orang dekat TikTok ni boleh follow lah TikTok si botak ni ya. Aku ada cerita panas malam ni ya Allah. Ini cerita dia. Aku pendekkanlah cerita ni ya. Tak payah dikasih pendek. Aku kasih panjang lah cerita ni ya. Begini ceritanya. Kamu dengar betul-betul. Menteri Besar Terengganu, Kerajaan PAS, sudah mengaku dia memang melancong ke New Zealand di musim orang-orang Terengganu mati kelemasan kena serang dengan tsunami banjir. Astagfirullahalazim. Aku baru buat pembukaan kata-kata. Astagfirullahalazim. Aku baru buat introduction. Sudah kena hacking aku punya TikTok ni. Ya Allah. Kenapalah kamu ni? Abang Muhyiddin, Hadi Bawang, subscriber tu Parti Perjudian Nasional ni. Memang kelemahan kamu ni si Jupazli lah ya. Ya Allah, teruk kena hacking aku punya TikTok ni. Baru aku mau ketawa-ketawa. Aku sambunglah menganjingnya. Sebelum aku sambung menganjing ni, pakcik-makcik Otok Arung, jangan lupa tap-tap skrin, tekan butang like banyak-banyak. Malam ni kita menganjing sampai jam 12 tengah malam sampai jam 1 pagi. Okey. Kamu tahukah? Akhirnya Menteri Besar Terengganu Kerajaan PAS tu bodoh-bodoh mengaku. Dia mengaku juga dia memang melancong ke New Zealand dalam keadaan, ya Allah, banjir teruk di Terengganu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Betul lah selama ni kita tak memfitnah, ya Allah, ya Tuhanku. Orang-orang PAS di sini dalam TikTok muncul kamu.
Apa sudah jadi ni Menteri Besar Terengganu Kerajaan PAS? Memang mengaku habis dia telanjangkan dirinya sendiri. Terima kasih banyaklah Menteri Besar Terengganu memudahkan kerja saya untuk menghanjing malam ni. Ya Allah, teruknya kan Menteri Besar Terengganu kantoi habis melancong ke New Zealand. Astaghfirullahalazim. Mana ahli-ahli PAS ni? Muncul korang kamu dalam ruangan komen ni. Kau bagai nak rak gempa gempita hari tu dekat TikTok. Ini fitnah Ju Fazli. Oh, memang Menteri Besar Terengganu berada di Terengganu Ju Fazli. Bodoh-bodoh sekalian, dupang-dupang sekalian dalam parti lebay kaki judi. Apa sudah jadi ni Menteri Besar kamu ni mengaku. Aku slow-slow lah ketawa nanti ada yang malu. Malu, sangat-sangat memalukan ya. Menteri Besar Terengganu setelah aku ludah hang, barulah hang pulang ke Malaysia. Tak cukup minta maaf. MB Terengganu kena letak jawatan ya. Ya Allah, kesalahan kau ni menghancurkan nama PAS, kau tahu tak? Menghancurkan nama Hadi Bawang, menghancurkan nama Perikatan Perjudian Nasional. Memang buruk habislah sudah nama Parti Perikatan Perjudian Nasional ni setelah Menteri Besar tu bodoh-bodoh mengaku. Astaghfirullahalazim. Cover-cover lah sikit. Kesian cyber-tupers hang ni dekat TikTok aku ni. Malu sudah diorang. Tekan butang like banyak-banyak pakcik-makcik Oto Arung. Wow. Menonton 353 trilion orang. Okey, memang cerita ni memang meletup ke babum ya. Sebelum kena hacking lagi aku punya TikTok ni, kamu dengar ni cerita. Rupa-rupanya Menteri Besar Terengganu pergi New Zealand tu bukan cerita fitnah. Memang cerita kisah benar. Bukan kita yang pergi New Zealand, kita yang kena maki kan? Sekarang aku nak memaki ni. Saya berdua seperti lebay. Setan. Tui. Kau tak malu kah? Menteri Besar Terengganu tu sudah mengaku memang melancong keluar negara. Ya Allah. Sudah beberapa minggu Terengganu tu banjir. Akhirnya Menteri Besar Terengganu mengaku dia tak ada turun padang. Mana ni muka-muka saya berdua seperti lebay ni? Aku ludah satu-satu ni. Tui. Bodoh, dupang, talengong, setan kau. Kau cakap pula kami memfitnah ni. Menteri Besar Terengganu sudah mengaku salah ni. Ni aku memang menganjing malam ni. Muncul kamu sini, alali parti lebay kaki judi ni. Cuba nak tegakkan benang yang basah, benda salah tu kau nak pertahankan. Tui. Kena ludah kan? Ini memang cerita yang paling meletup hari ini. Juk rakyat Terengganu. Rupanya Menteri Besar kami. Wah, melancong keluar negara dalam keadaan kami nyawa-nyawa ikan musim banjir. Menyesal terus orang-orang Terengganu. Sokmo macam tu kita kena tipu ya oleh parti lebay kaki judi. Sokmo tak tolong kita musim banjir. Astagfirullah. Beristighfar orang-orang Terengganu ya. Menonton video pengakuan Menteri Besar Terengganu. Di manalah air muka kita nak letak ni sebagai orang Terengganu. Menteri Besar kita ni memalukan nama Terengganu. Astaghfirullahalazim. Orang-orang Terengganu pun menyesal. Menyesal kami undi parti lebay kaki judi. Parti Perikatan Perjudian Nasional PRU 15 lalu. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya ini yang kami dapat. Wah, sudah kau menang PRU 15, kau pergi bercuti-cuti luar negara. Astaghfirullahalazim. Syabas dan tahniah ya kepada Menteri Besar Terengganu akhirnya mengaku juga ya. Malu sudah ahli-ahli PAS ni. Orang-orang Terengganu pun dah memang geram, makin sakit hati dengan Hadi Bawang dengan parti lebay kaki judi. Sudahlah batang hidung tak nampak. Begitulah ya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai parti lebay kaki judi ni kan, mau menipu orang Terengganu, tak jadi nak tipu sebab Menteri Besar Terengganu pun dah cakap, ini bukan cerita tipu, ini bukan fitnah, memang saya pergi luar negara.
Bodoh punya Menteri Besar. Inilah Menteri Besar paling bodoh. Melancong pergi luar negara. Musim banjir. Lepas tu, dia punya tiket kapal terbang viral di seluruh negara. Lepas tu keluar TV3, TV1, TV2 Extra Awani. Lepas tu mengaku, ya Allah memang diketawakan kau ya, Menteri Besar Terengganu. Aku tahu Hang tengok aku punya video ni. Hang diketawakan dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Ya Allah, tak pernah kantoi seteruk ini kau melancong. Orang-orang Terengganu ada yang nak komen. Korang cakap ni orang PAS. Menteri Besar Terengganu kami sedang turun membantu mangsa banjir. Apa sudah jadi Menteri Besar Terengganu? Mengasih malu kamu semua. Orang-orang PAS mengaku juga dia melancong pergi luar negara. Nah, masuk gua sudah cyber troopers Perikatan Perjudian Nasional ni. Cyber troopers Parti Lebak Kaki Judi. Diorang nak tahu sudah macam mana lah aku mau balas ayat si Jupazli ni. Jahat betul mulut si Jupazli ni kan. Menganjing tak kerjanya hari-hari. Siap lagi nama aku kena tag tadi. Terima kasih banyaklah di bawah Abang Muhyiddin, ahli-ahli Cyber Troopers, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional. Tag nama aku dekat ruangan pengakuan yang sangat-sangat memalukan ya. Akhirnya Menteri Besar Terengganu mengaku melancong ke luar negara. Malu kah? Cyber Troopers, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional tag nama aku dekat video tu. Ya Allah ya Tuhan, aku memang korang minta dimaki hamun oleh aku. Memang aku menganjing lah puas-puas malam ni. So, siapa cakap tu hari tu fitnah? Betul lah yang selama ni dibongkarkan oleh Lokman Adam. Betul lah apa yang aku ulas tu kan. Memang Menteri Besar Terengganu tu tidak bertanggungjawab, tidak amanah, makan gaji buta. Betul lah yang aku cakap MB Terengganu memang sambut Christmas, sambut Tahun Baru. Kena ludah oleh si Jupazli, baru dia pulang. Permohonan maaf ni belum cukup ya. Buruk sudah nama PAS ni. Kalau tak jawatan je lah. Tak ada guna sudah ni. Sudahlah masalah banjir di Terengganu tu teruk. Lepas tu setelah Anwar Ibrahim umumkan bantuan keuangan, barulah kau umumkan. Ya Allah, kenapalah engkau? Menteri Besar Terengganu ni, belum lagi aku tunjuk gambar kau ni dengan tauke judi ni. Takut aku kasi tunjuk gambar kau dengan tauke judi? MB Terengganu. Parti Lebay Kaki Judi. Perlukah aku bocorkan gambar MB Terengganu tu dengan tauke judi tu? Wah, teman tapi mesra. Wah, begitu ya cara MB Terengganu melobi. Wah, jumpa tauke judi sampai kantoi. Ni melancong pergi luar negara pun kantoi. Kau memang hat-trick ya. Bulan ni memang muka kau viral. Gambar kau dengan tauke judi viral. Gambar kau pergi New Zealand viral. Gambar tiket kapal terbang kau viral. Pengakuan bodoh-bodoh kau memang kau melancong di luar negara musim banjir Terengganu tu. Kau viral lagi. Memang kau lah. Memang kau meletup kena maki oleh rakyat, oleh orang Terengganu. Ramai maki Menteri Besar Terengganu tu. Bukan saja orang Terengganu yang memaki MB Terengganu. Orang Kelantan pun malu dengan hang. Orang Perak, Perlis, Kedah, orang Sabah, orang Sarawak. Terus dimaki. Apa punya pemimpin PAS ni? Pakai kopiah, pakai serban, menipu rakyat. Nah, tengok. Sebab tu buruk sudah nama PAS ni. Korang ni, wah, bercakap macam Tuhan, macam malaikat, macam Nabi. Wah, siapa undi Pakatan Harapan masuk neraka? Siapa undi BN masuk neraka? Kata pemimpin-pemimpin Parti Lebay Kaki Judi, Parti Perikatan Perjudian Nasional. Sekarang ni, aku tengok macam MB Terengganu je yang masuk neraka Jahanam ni bersamaan di bawah. Menipu orang Terengganu. Astaghfirullahalazim. Macam aku tengok Cyber Troopers Parti Lebay Kaki Judi je ni yang masuk neraka Jahanam.
Mengundi pemimpin tidak amanah, mempertahankan pemimpin yang tidak bertanggungjawab ni, berdosa besar weh. Pemimpin penipu ni, ya Allah, dia sanggup tipu rakyat Terengganu. Bila dicari oleh Terengganu, orang-orang Terengganu, sebenarnya MB Terengganu ada dekat Terengganu tapi kita tak tahu di mana. Aku masih ingat ya hari pertama Lokman Adam kasih kantoi MB Terengganu tu. Kau tahu apa jawapan waktu malam tu? Parti lebay dengan cyber troopers dia. Sebenarnya MB Terengganu kami tu ada di Terengganu, cuma kami tak tahu di mana. Rupa-rupanya sudah mengaku hari ini MB Terengganu sudah menjejakkan kaki di tanah air. Dia terus penggal kepala diri sendiri. Sebab sebab dia punya tiket tu sudah viral. Dia pun cakap, saya pun tak boleh menafikan sudah benda ni. Kalau saya nafikan pun tak ada guna. Adalah lebih baik saya tembak kepala diri sendiri. Ya, memang saya mengaku. Saya pergi New Zealand. Marah. Cyber troopers. Parti lebay. Teruskan meroyan macam orang gila sini. Ya, makin hamun je lah. Korang ni kalau mengkritik orang nombor satu, bila dikritik oleh si Jupazli, tak boleh ya. Hadi Bawang ni, kalau kamu perasan, parti PAS ni, parti yang kalau dia dikritik, wah memang. Diorang ni macam parti setan yang terbakar kena api. Inilah satu-satunya parti yang kau tak boleh sentuh dekat Malaysia. Termasuk Hadi Bawang, ulama-ulama sesat, ulama palsu ni, yang suka betul melobi depan tauke-tauke judi ni, yang suka mengasih bodoh mangsa-mangsa banjir di Terengganu. Kalau kau perasan diorang ni, walaupun terang-terangan ni buat salah, kau tak boleh hantam diorang, tak boleh kau menganjing. Diorang ada cyber troopers, tentera-tentera iblis setan. Tentera-tentera dajjal dalam TikTok ni memang diorang ada bayar. Memang pantang diorang lah ni dikritik. Tapi kalau mengkritik orang nombor satu, apa kau rasa? Pelat, oren, checkmate and game over? Dianjingkan oleh si Jupazli? Okey. Apapun MB Terengganu, dosa-dosa besar anda ni, sebagai pemimpin tidak amanah, kamu tahu dosa besar kamu ni dihumban ke neraka Jahannam ya. Saya ingin bagi tahu ya semua pemimpin-pemimpin parti lebay, ahli-ahli cyber troopers parti lebay ni yang bersekongkol menipu orang Terengganu ni ya. Tak ada MB Terengganu pergi New Zealand, Jufazli, tak ada. Memang neraka Jahannam untuk kamu semua. Suka betul kamu menerakakan Jahannam orang kan? Mari aku kasih masuklah kamu pergi neraka ya. Get ready kamu. Kamu ni pemegang-pemegang kunci neraka ini. Hadi Bawang, parti lebay kaki judi. Berbarislah kamu satu-satu ya. Kamu ni menipu cukup dahsyat. Kalau orang Yahudi punya penipuan. Kalau aku perasannya parti lebay kaki judi. Ya Allah. Sudahlah menipu tak pandai. Kan penipu. Hari ini Menteri Besar yang masalah kaki judi ni diketawakan oleh rakyat ya. Satu, tak pandai. Kedua, kantoi menipu. Ketiga, Menteri Besar Terengganu mengaku menipu. Cyber troopers parti PAS pun kan. Pening kepala sudah. James sudah otak dorang, muka dorang pun pucat sudah. Astagfirullahalazim. Macam manalah kita mau menghadap si Jupazli dekat TikTok ni. Ya Allah, kantoi lagi kita menipu. Ya Allah, habislah kita malam ni kalau si Jupazli buat live TikTok lagi, dianjingkanlah kita, diludahkanlah kita olehnya. Memang kamu ni penipu-penipu yang kantoi menipu, neraka Jahannam ya setan. Tui. Memang pemimpin-penipu macam kamu ni neraka Jahannam. Tidak amanah makan gaji buta. Kamu ni orang Islam weh. Sejak bila Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad suruh jadi pemimpin penipu ni depan rakyat, depan orang Terengganu? Tui, aku ludah lah muka kamu ni satu-satu ni bah. Aku tengok ya, ahli-ahli parti lebay kaki judi ni kan terlampau taksub.
Pemimpin dorang kantoi merompak, kantoi buat rasuah, kantoi melobi dengan tauke judi. Ui, dipertahankan. Astaghfirullahalazim. Patutlah aku tengok kamu ni 7 keturunan, terlampau dupang, terlampau bodoh. Terlampau telengong. Kau tekan butang naik banyak-banyak. Aku nak tegur lah orang-orang parti lebay kaki judi ni. Ini zaman moden weh, internet di hujung jari. Orang berpendidikan, cerdik-cerdik pandai dekat TikTok ni ramai. Engkau, Menteri Besar Terengganu, sepatutnya kan, kau tak payahlah kasih malu ahli-ahli PAS tu. Kau tengok ni, malu semua ahli-ahli PAS di seluruh Malaysia. Sebab hantu ni, 1 juta ahli. 1 ahli. Wah. Terus, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram. Ini fitnah. Menteri Besar Terengganu kami tidak pergi ke New Zealand. Tuk tak hari ini apa cerita 1 juta ahli PAS? Menteri Besar Terengganu dah mengaku tadi dia memang melancong ke New Zealand. Tolong jawab 1 juta ahli PAS yang amat saya hormati. Korang ni simpan bodoh tu sikit weh. Simpan sikit kamu punya ketololan tu. Ni bukan zaman gua, zaman paleolitik. Banyak. Tap screen. Kasihlah 10,000 like malam ni. Rakyat Malaysia ketawakan ahli-ahli PAS ni. Saya terus terang. Sebab benda yang terang-terang salah, yang kau bodoh-bodoh pertahankan tu buat apalah. Ahli-ahli parti lebay kaki judi. Kesian aku tengok korang ni. Mana boleh kau backup lagi kalau Menteri Besar Terengganu pun tembak kepala sendiri, bom kepala diri sendiri. Dia gantung kepala diri sendiri di depan wartawan. Ya, saya mengaku saya pergi New Zealand. Betul lah cakap Lokman Adam dan Jufazli tu. Memang saya pergi New Zealand. Wahai orang Terengganu, saya minta maaf sebab di musim banjir ni saya tidak ada. Nah kan? Teruslah memaki semua orang-orang Terengganu. Ahli-ahli PAS pun, lari kita masuk gua kita. Matilah kita ni kena maki oleh orang-orang Terengganu, orang Kelantan, orang Sabah, orang Sarawak. Nah, inilah wajah sebenar parti lebay kaki judi. Dia pakai serban untuk tipu rakyat. Kau nampak sudah tu? Sudah kantoi menipu, tak pandai menipu, lepas tu mengaku lagi menipu. Bodoh betul, dupang. Itulah aku ketawa macam, dupangnya. Buruk bah nama Hadi Bawang dengan parti lebay terus. Memang Hadi Bawang yang dapat taiknya. Sebab bodoh, ya Allah. Kau cakaplah, sebenarnya saya pergi New Zealand ni nak bedah jantung. Cubalah kau backup macam tu. Ini bodoh-bodoh. Ya, sebenarnya saya dengan keluarga saya bercuti sambut Christmas, sambut tahun baru. Ya, saya minta maaf dengan orang-orang Terengganu. Saya tak bersama dengan orang-orang Terengganu. Cubalah kau cakap, sebenarnya saya sudah bank in duit dari New Zealand untuk bagi bantuan kepada orang. Backup lah sikit bodoh yang kau ni, kesian budak-budak PAS yang backup kau dekat TikTok ni. Yelah, kesian aku tengok budak-budak PAS ya. Beria, MB Terengganu kena fitnah. MB Terengganu mengaku. Bodoh punya MB, ya Allah. Takkan itu pun aku nak ajar main wayang. Main wayang bukan begitu. Cubalah aku cakap ayat yang lebih lebih cantik supaya ahli-ahli PAS ni tidaklah diketawakan oleh rakyat dalam TikTok. Sudahlah, TikTok ni jenis yang cepat viral sekelip mata. So apapun MB Terengganu, reputasi politik anda sudah hancur hari ini. Memang hancur sehancur-hancurnya ya. Reputasi politik parti PAS pun hancur. Checkmate and game over. Tak pernah PAS checkmate macam ni. Tak pernah. Biasanya PAS ni, dia nampak macam parti suci, parti malaikat, parti yang memang, memang tak ada kesalahan. Apabila MP Terengganu ni bodoh-bodoh mengaku melancong pergi New Zealand,
Terus macam ditengok parti lebay tu kan, memang parti iblis, parti setan, parti dajjal. Penipu, parti penipu sudah ya. Korang dipanggil parti lebay kencing hancing. Nah, bekerja keraslah korang weh dalam TikTok ni. Memang buruk sudah nama Hadi Bawang. Parti lebay kaki judi ni memang buruk, sangat buruk ya. Bukan main-main punya masalah ni. Sudahlah musim banjir dekat Terengganu tu bukan makin kurang. Ya Allah makin teruk weh. Kesian orang-orang Terengganu. Sudah ada yang mati barulah MB Terengganu tu pulang. Astagfirullah. Buruk sudah nama kerajaan parti lebay kaki judi ni di Terengganu. Jangan sampai kalah pilihan raya negeri tahun depan ya. Ini memang hancur sehancur-hancurnya sudah ini parti lebay kaki judi. Astagfirullahalazim. Macam mana dengan rumah-rumah orang Terengganu tu, Menteri Besar Terengganu? Tidak ada bantuan untuk rumah-rumah mangsa banjir. Kau dah pulang dari New Zealand. Macam mana dengan rumah-rumah yang hancur tu? Harta benda yang hancur tu. Tak ada bantuan rumah. Memang kalahlah parti lebay kaki judi ni. Pilihan raya negeri tahun depan. Memang peristiwa ni dah tak boleh dilupakan oleh orang-orang Terengganu. Get ready lah ya. Parti lebay kaki judi memang habislah korang. Hancurlah korang pilihan raya negeri Terengganu tahun depan. Jangan lupa ya Menteri Besar Terengganu bagi rumah dengan mangsa-mangsa banjir. Jangan jak kau umum. Okey, 1,000, 10,000. 1,000, 10,000 tu tak cukup ya MB Terengganu. Bagi rumah dengan orang-orang Terengganu. Minta maaf belum cukup. Kesian aku tengok rumah-rumah mangsa banjir di Terengganu. Memang hancur habis. So, Hadi Bawang dengan ahli-ahli parti PAS, jangan lupa solat sunat taubat malam ni sebab kamu sudah mengaku menipu rakyat Malaysia, khususnya orang Terengganu. Pasal skandal MB Terengganu ni, Menteri Besar Terengganu, yang akhirnya mengaku juga memang pergi New Zealand. Ya, jangan lupa bertaubat depan Allah. Neraka Jahanam untuk kamu ni menipu. Ya Allah, menipu. Kau cakap Menteri Besar Terengganu sudah turun padang. Menteri Besar Terengganu sudah minta maaf tadi. Saya minta maaf, saya menipu. Memang saya tak ada bersama dengan orang Terengganu di musim banjir. Setan punya cyber troopers parti lebay kaki judi ni. Dia cakap pusing-pusing. Kalah Yahudi weh. Ya Allah, memang parti setan, parti iblis, parti dajjal laknatullah ni. Kalau bercakap babi boleh terbang weh. Okey. Hadi Bawang sakit jantung sudah. Masuk IJN sudahkah Hadi Bawang? Jangan risau Hadi Bawang. Begitulah ya. Engkau suka betul mengkritik parti lain. Sekarang giliran parti Hang lah kena kritik oleh rakyat, kena hantam oleh si Jupazli. Okey, aku ada satu cerita kisah benar ya. Ini ejen CIA, ejen Mossad, ejen memang kuasa besar asing lah yang berpangkalan di Singapura. Pernah satu kali tu kan, aku hantam Hadi Bawang, aku hantam parti PAS ya. Ui, terus mengamuk ya. Ejen CIA, ejen Mossad Israel tu. Terus dia singgah pergi Instagram aku. Jupazli, kenapa awak hantam PAS? Wah, rupa-rupanya kelemahan PAS ni adalah Jupazli. Aku macam, pelik. Kenapa ejen CIA, ejen Mossad Israel tu mengamuk? Ya, ini cerita betul. Kan Nick Abdul pernah mengaku dalam satu perbualan tu, dia jumpa ejen CIA, itu betul. Aku kenal tu. Dan aku tahu
Siapa yang dimaksudkan oleh Nick Abdul tu? Kamu masih ingat skandal rasuah 90 juta ringgit? Hadi Bawang? Kenapa parti lebai kaki judi ni takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 ya? Kamu mau tahu kenapa? Skandal rasuah 90 juta ringgit tu. Kan dulu-dulu Papa Anwar Ibrahim juga yang bongkar kan? Kita tak boleh lupa skandal rasuah 90 juta ringgit. Aku sampai kena ugut bunuh tau. Sampai kena tangkap pula aku tu. Nak tengok satu kali checkmate and game over. Memang Hadi Bawan dengan parti PAS ni, diorang ada skandal rasuah tau. Diorang minta tolong dengan Tun untuk cover up kes rasuah 90 juta ringgit itu. Sampai sekarang. Aku sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas, saya nak bagi tahu ya, parti-parti lebai kaki judi ni ada skandal merompak, mencuri duit rakyat, duit negara dalam syarikat 1MDB sebanyak 90 juta ringgit. Saya ulang ya, jangan lupa di bawah parti lebai kaki judi. Ini isu evergreen ya, memang kalau kita highlight memang koyak rabak lah. Cyber Troopers memang tak boleh tidur malam. Inilah parti pakai serban, kantoi merompak 90 juta ringgit duit 1MDB depan Jufazli. Wah, syok kau ya di bawah parti lebai. Wah, menghentam Najib Razak, tapi kau sendiri, wah, merompak 1MDB juga 90 juta ringgit. Wah, aku masih ingat Hadi Bawa dengan parti lebai. Kita tak nak bergabung dengan UMNO ya, PRU15, sebab UMNO di situ tu ramai perompak. Hadi Bawang, jangan lupa cermin diri sendiri. Pemimpin-pemimpin parti lebai kaki judi ini cerita skandal rompakan. Bukti dia di tangan aku. Bagus kau hati-hati. Di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang ini, kes ni, kau masih ingat dia meletup macam bom nuklear 2019. Di situ Hadi Bawang jumpa Tun M. Wah, terpaksa buat perjanjian. Baik, Tun. Kami akan sokong Tun dengan Muhyiddin. Asalkan kes rompakan 90 juta ringgit ni jangan buka dekat mahkamah ya, Tun. Jangan risau. Anwar Ibrahim kita akan halang jadi Perdana Menteri ke-8. Oops. Terbongkar sudah rahsia. Hadi Bawang parti lebai kaki judi. Ini memang hot issue ya. Saya ulang cerita ni. Pada tahun 2019, saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membongkarkan kes rompakan 90 juta ringgit ini. Apabila kes ini meletup, Hadi Bawang dan parti lebai menghadap Tun M di Putrajaya guna kabel besar. Tun, memang kami mengaku kami merompak 90 juta ringgit, tapi Tun jangan risau ya. Kami tak sokong Anwar, kami tak sokong Najib, kami tak sokong Pakatan Harapan, kami tak sokong UMNO BN, kami tak sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Tun, tolonglah Tun, tutup kes rompakan 90 juta ni Tun. Jufazli sudah kasih bongkar Tun, tolonglah Tun. Anwar pun bongkarkan benda ni Tun, tolonglah Tun. Sebab tu, setelah Hadi Bawang ni perutnya buncit bersama ulama-ulama sesat dan parti lebai kaki judi tu, kan kenyang merompak ya duit ONDB 90 juta ringgit sampai naik kes mahkamah di London, United Kingdom, sampai kalah ya. Hadi Bawang dengan parti lebai kalah. Sampai kalah. Kalah di mahkamah London, United Kingdom sebab tu kantoi merompak. Aku masih ingat ya, kalah dengan Clay Rio Caster Brown, editor Sarawak Report. Sampai memang kantoi lah cerita merompak 90 juta ringgit. Kau tengok Hadi Bawang tu, muka dia macam iblis, macam setan yang pakai serban weh. Itulah ketua perompak 90 juta ringgit dalam 1MDB. Sakit jantungnya tu. Kenapa dia sakit jantung? Kamu tahu kenapa?
Sebab ni lah kes rompakan 90 juta ni kalau dibuka balik oleh Anwar Ibrahim, matilah nah, memang muka pucat lah Hadi Bawang masuk penjara. Memang muka pucat. Semua pemimpin-pemimpin parti lebay tu guna duit 1MDB beli kereta mewah. Guna untuk dana politik. PRU 14 lalu, PRU 13 lalu. Memang kaya raya sudah semua ulama-ulama palsu tu, ulama-ulama sesat tu. Kau tahulah, memang benarlah kata-kata Allah dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun ya Allah jadi mata kelabu nampak duit. Ya Allah, nampak duit haram, duit rasuah. Terus lupa dunia, lupa neraka. Ini memang neraka jahanam untuk Hadi Bawang dengan ulama-ulama sesat ni. Ulama-ulama palsu dan parti lebay. Aku nak bagi tahu korang ya. Neraka jahanam untuk Hadi Bawang ni pengikut-pengikut parti lebay kaki judi ni. Ya Allah, paku dulang, paku serpih mengata orang Hadi Bawang parti lebay kaki judi juga yang lebih. Ada sini Cybertroopers parti lebay boleh ulas kes rompakan 90 juta ringgit dana 1MDB tu. Yang mana Hadi Bawang parti lebay kalah di Mahkamah London United Kingdom. Tak berani. Yelah korang semua ni dah jadi bodoh sebab makan duit rompakan 90 juta ringgit. Sebab tu level Hadi Bawang parti lebay kaki judi ni kalau bercakap, kau tengok cara dia bercakap macam syaitan, macam iblis, macam dajjal tau. Dia berkempen politik resis perkauman, politik resis agama. Hasil apa ni? Hasil makan duit haram 90 juta ringgit lah. Kita manusia ni memang kita akan jadi bodoh, jadi bengap kalau kau makan duit haram macam Hadi Bawang ni lah. Macam parti lebay kaki judi. Dia punya bengap tu memang tak boleh diselamatkan lah. Sampai matilah dia bengap. Jadi ini masalah Hadi Bawang sekarang. Sebab tu waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 tu, parti PAS pun kelang kabut. Kita sokong Anwar, kita sokong Anwar. Sebab diorang nak cover kes rompakan 90 juta ringgit tu. Kau tengoklah muka bodoh-bodoh diorang ni. Saya ni, kau nak lawan, aku tak ada kes merompak, tak ada kes rasuah. Aku tak takut kena tangkap, kena bunuh kah? Kena culik kah oleh ejen CIA kah, ejen Mossad kah? Tak takut. Sebab semua bukti hang merompak ni Hadi Bawang parti lebay kaki judi di tangan saya, di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya masih ingat kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi saya waktu tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru pulang dari Amerika Syarikat. Bila aku buat laporan kes rompakan 90 juta ringgit tu, terus Papa Anwar Ibrahim message aku dalam Instagram tahun 2019. Aku masih simpan lagi message Papa Anwar Ibrahim tu. Ya. Meletup kes rompakan 90 juta ringgit tu, Hadi Bawang dengan parti lebay. Terus Anwar Ibrahim message aku. Salam. Terus aku cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terus Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh jumpa. Cuba pergi pejabat saya. Mak bila jumpa. Tadi aku jumpa sebab tu dengan Abah memang nak buat perangkap konspirasi fitnah liwat ke atas aku dengan Anwar. Jadi aku ni apa lagi? Mengilak-ngilak lah daripada Datuk Seri Anwar supaya tidak adalah cerita kena liwat, supayalah aku ni dengan Datuk Seri Anwar ni tidaklah masuk perangkap orang-orang setan ni, orang-orang iblis. Sebab tu sekarang ni diorang nak buat perangkap, nak laga-lagakan aku dengan Anwar. Tak boleh ya. Saya nak bagi tahu dengan kuasa-kuasa besar asing, ejen CIA, ejen Mossad Israel dalam Malaysia ni, aku nak bagi tahu dengan Cybertroopers tu dengan Abah Muhyiddin.
perangkap-perangkap begini ni, saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah masak dah. Korang nak tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui si Jupazli, jangan harap aku hantam Anwar Ibrahim. Aku ni, salah satu misi aku dalam percaturan kuasa dunia ni, aku terus terang lah ya, adalah mengangkat dan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia, kuasa-kuasa besar dalam Malaysia memang tahu. Aku punya idola Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang sampai ada orang cakap, si Jupazli tu bukan orang Muhyiddin, bukan orang Tun Im. Si Jupazli tu orang Anwar. Kamu tangkap si Jupazli cepat. Sebab tu aku selalu kena tangkap. Nah, sebab iyalah kau tengoklah gambar aku dengan Anwar Ibrahim tu. Mesra macam mana, senyum macam mana lebarnya. Ya Allah, lebih-lebih lagi aku tu screenshot lagi perbualanku dengan Anwar Ibrahim. Memanglah tu dengan abang dengan kuasa-kuasa besar asing menggelupur ketakutan. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya selama ini Anwar Ibrahim berhubung dengan Jufazli. Macam mana kita tak boleh tahu? Baru-baru ni perbualan mesej aku dengan Papa Anwar tu, memang aku dengan Papa Anwar je tahu. Yang nasihat pasal konspirasi fitnah liwat, percaturan kuasa baru, memang akulah yang ajar Anwar tu mencatur kuasa. Jadi kuasa-kuasa besar asing pun terus garuk-garuk kepala. Memang budak ni licik weh. Si Jupazli rupa-rupanya memang dia sudah ajar Datuk Seri Anwar Ibrahim macam mana mau kasih hancur musuh-musuh dalam negara ni. Jadi setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi aku pasal skandal rompakan 90 juta ringgit tu, di situlah aku hantam. Nah, sekarang Hadi Bawan dengan Parti Lebar Kaki Judi, Jufazli bongkarkan semula kes rompakan 90 juta ringgit. Danawan MDB ni, kau jangan main-main dengan aku weh. Parti lebay ni belagak macam suci. Tapi dorang ni lah, sambil pakai serban, pakai kopiah tu merompak weh. Ini perompak yang memang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak bagi tahu dengan hang. Seteruk-teruk Najib tu dengan Rosmah, hang lagi teruk Hadi Bawang, pemimpin-pemimpin Parti Lebar Kaki Judi. Wah, korang dulu main kes rompakan 90 juta ringgit. Sekarang main rompakan bilion-bilion. Aku nak bongkarkan kes. Hadi Bawang memang berkomplot ya. Bersama Abah, bersama Parti Katak Perikatan Perjudian Nasional merompak 600 bilion ringgit tu. Sebab Hadi Bawang dengan semua pemimpin Parti Lebar Kaki Judi dapat duit komisen bilion-bilion ringgit ya di musim COVID. You percaya atau tak percaya, itu bukan kita punya perbahasan. You suka atau tak suka, you benci saya kah, you sangat benci saya, itu bukan tajuk perbahasan kita, bukan pokok perbincangan kita. Sekarang ni Hadi Bawang ni bukan saja kantoi ya, menipu pasal Menteri Besar Terengganu pergi New Zealand. Bukan saja tak turun pada musim banjir, bukan saja kantoi merompak duit YNDB 90 juta ringgit. Ni pakai serban hari-hari. Rupa-rupanya hari-hari merompak dalam Malaysia. Astaghfirullahalazim. Hadi Bawang, saya nak bagi tahu ya, semua kamu ni patut malu dengan legasi politik arwah Tok Guru Ni Aziz. Dulu-dulu arwah Tok Guru Ni Aziz tak ada skandal merompak, tak ada skandal rasuah. Tak pernah. Ni kau sejak kau jadi Presiden Parti Lebar Kaki Judi, arwah Tok Guru Ni Aziz sudah rahmatullah, mudah-mudahan syurga untuk arwah Tok Guru Ni Aziz. Astaghfirullahalazim. Merompak dalam dia ni sejak arwah Tok Guru Ni Aziz tu meninggal dunia. Ini yang ramai orang-orang Melayu, orang Islam terkejut. Dulu parti lebay ni, ya Allah, memang lebay for all. Tapi setelah kepergian, kita kehilangan ulama masyhur dunia, arwah Tok Guru Ni Aziz yang tak pernah merompak satu sen pun dalam Malaysia ni. Tiba-tiba Hadi Bawang dengan Parti Lebar Kaki Judi ni ada skandal merompak 90 juta ringgit di UNDP. Hidup mereka sangat mewah, beli kereta mewah. Lepas tu kantoi
berkomplot dengan abah, rompak duit COVID rakyat, bilion-bilion, bukan lagi bilion, ratusan bilion ringgit, sehingga puluhan bilion ringgit. Ini kisah benar ya. Tak cukup dengan itu. Astaghfirullahalazim, tak pernah Tok Guru Ni Aziz minta sponsor daripada tauke-tauke judi. Tak pernah Tok Guru Ni Aziz nak buat mesyuarat dengan tauke-tauke judi. Tak pernah Pak Cik Makcik tu. Tiba-tiba MB Terengganu di bawah pemimpin-pemimpin Perikatan Perjudian Nasional ni, dia ikut abah, ikut Tun pergi jumpa tauke-tauke judi. Kamu ingat kaya raya dekat dunia ni senang lenang hasil merompak di bawang ulama-ulama sesat dan parti lebay kaki judi. Kamu ingat benda ni boleh bawa masuk dalam lubang kubur kah? Duit-duit judi tu, duit-duit rasuah, duit-duit yang kau rompak dekat Putrajaya tu, kau ingat hidup kau senang kah? Kau tengok kenapa kau sakit jantung tu? Kau bertaubat, memang neraka jahanam untuk kamu ni. Kes-kes kamu merompak ni semua aku tahu. Tekan butang like banyak-banyak. Ni memang cerita panas ya. Parti lebay ni, parti perompak sudah ni. Sejak kita kehilangan arwah Tok Guru Ni Aziz, berubah 300% parti lebay tu. Jadi parti yang resis kepada bangsa lain, agama lain yang tak pernah diajar oleh arwah Tok Guru Ni Aziz. Ya Allah, jadi parti rasuah, parti perompak, jadi parti judi. Ini jadi parti penipu kencing-ancing. MB Terengganu mengaku menipu New Zealand. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Teruk, sangat teruk. Memang sepatutnya kau tak kantoi ni merompak depan aku di bawang parti lebay kaki judi. Kau tengok ni ramai menonton ni. Ini kisah benar. Bagi tahu dengan orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Kalau kau betul-betul parti Islam, kau takkan kantoi merompak duit UNDP 90 juta ringgit di bawang. Sampai kau kalah di Mahkamah London United Kingdom. Kalah sama fitnah. Engkau sama orang, engkau yang kalah. Sampai kes tu kau surrender. Terus tamat awal-awal. Sebab memang kau betul-betul kantoi merompak 90 juta ringgit di UNDP. Engkau kalau cerita, kami tak mau bergabung dengan UMNO sebab UMNO tu dah kotor. UMNO tu seperti perahu yang sudah bocor di tengah laut. Ini parti lebay punya perahu, punya kapal ni bukan lagi berlubang, dah tenggelam di tengah-tengah lautan di bawang sebab kau terlampau sesat. Di bawang ni, ya Allah, duit. Kalau kau tengok ulama-ulama sesat, yang ulama-ulama palsu ni, ustaz-ustaz palsu dalam parti lebay ni ramai weh. Ya Allah. Kau tahu hari-hari duit, dorang cari jalan mana duit dorang merompak. Duit kayu balak di Kelantan Terengganu, rompak. Duit royalty untuk Kelantan Terengganu, rompak. Royalty minyak. Apa cerita? Dorang rompak beli kereta Mercedes-Benz. Betapa teruknya lah lebay-lebay kaki judi ni, kaki perompak ni. Allah melaknat ya. Mana-mana ulama sesat, ulama palsu, jual serban, jual nama Allah, jual nama Nabi untuk merompak. Di bawang dijanjikan neraka jahanam ya. Tekan butang banyak-banyak. Memang panas cerita ni. Ejen CIA, ejen Mossad Israel di belakang di bawang dengan parti lebay. Kalau nak bunuh saya, bunuhlah. Kalau nak culik saya ni, culiklah. Tak takut mati mah. Saya ni hidup di dunia ni bukan untuk duit, bukan untuk pangkat. Kita nak berkata benar, syahadatul haq. Kita nak berdakwah. Kalau ulama tu dah terang-terangan merompak, kita wajib tegur. Macam di bawang ni lah. Dia bagi title sendiri dengan diri dia. Dia ulama. Kau ingat senang kan nak jadi ulama ni? Di bawang pemimpin-pemimpin parti lebay kaki judi. Ulama yang betul-betul ulama tunah, arwah Tok Guru Ni Aziz. Zuhud. Gaji dia pun 1 sen dia tak ambil. Sebab tu Anwar Ibrahim tak nak ambil gaji dia tu. Dari mana dia belajar? Daripada arwah Tok Guru Ni Aziz.
Arwah Tok Guru ni Aziz, dia jadi Menteri Besar Kelantan. Tiap-tiap bulan sampai mati, gaji dia tak ambil. Dia bagi dengan orang-orang fakir miskin di Kelantan, anak-anak yatim. Ini kehebatan arwah Tok Guru ni. Hadi Bawang ni apa? Ponteng, selalu ponteng dalam parlimen. Ini memang pemimpin Dajjal. Ya Allah, bertopengkan serban. Astaghfirullahalazim. Kau bayangkan Hadi Bawang, antara pemimpin dan wakil rakyat yang kantoi malas datang parlimen. Dah jadi wakil rakyat, astaghfirullahalazim, memang pecah amanah ya. Ini pemimpin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bila kau dah calonkan diri kau jadi pemimpin, jadi wakil rakyat, lepas tu ada isu-isu rakyat di parlimen kau tak datang. Masalah rakyat kawasan kau tidak suarakan di parlimen. Yang kau tahu ponteng. Samalah dengan Abah Muhyiddin. Ya Allah, inilah pemimpin paling famous, ponteng dalam parlimen. Memang teruk diorang punya kehadiran. Ya Allah, engkau belagak macam suci, macam malaikat, macam Nabi, macam Tuhan. Bila Allah suruh hang untuk tunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin, hang ponteng hari-hari dalam parlimen, Hadi Bawang, Muhyiddin. Sebab tu Allah hancurkan korang PRU 15 ni. Kau jangan suruh aku berhenti bercakap. Memang aku kena tegur hang. Sebelum hang mati mengejut kena serangan jantung tengok video aku ni. Hadi Bawang kena bertaubat. Neraka Jahanam untuk hang tau. Dosa-dosa besar hang ni, ponteng parlimen ni, neraka Jahanam. Dosa-dosa besar hang menipu pasal Menteri Besar Terengganu, melancur ke neraka Jahanam. Dosa hang kantoi merompak dengan parti lebar RM9. Astaghfirullahalazim. Bila panas cerita Hadi Bawang dengan parti lebar kaki judi ni, terus kena hacking. Ramai penonton malam ni, tekan butang like banyak-banyak. Belum habis lagi ni aku kasih ajar si Hadi Bawang ni. Wah, nak cerita pasal neraka Hadi Bawang. Hang ni sebagai pemimpin banyak dosa-dosa hang kepada rakyat hang. Hang tak layak nak cakap pasal neraka Jahanam kepada orang lain. Hadi Bawang, wah, kau cakap pasal apa? Umat Islam yang melakukan ibadah haji, yang ibadah umrah, yang tak keluar mengundi neraka Jahanam. Hadi Bawang, hang tu, jangan lupa kantoi merompak 90 juta ringgit. Kantoi ponteng selalu dalam parlimen. Hang tak turun padang tengok masalah rakyat hang. Hang tak suarakan masalah kemiskinan rakyat kawasan parlimen hang. Astaghfirullahalazim, Hadi Bawang. Saya nak bagi tahu dengan Hadi Bawang ya, kalau you mati ya, orang memang maki hamun hang. Sebab hang punya dosa ni, belum kira dosa hang menghina kaum Cina, menghina agama orang lain. Ini memang Allah dah cakap dalam Al-Quran. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Bangsamu, bangsamu. Bangsaku, bangsaku. Allah tak pernah suruh kita ni menghina bangsa lain, agama lain. Engkau tu ulama Hadi Bawang. Tak pernah ulama macam Tok Guru ni Aziz tu, semoga syurga untuk arwah Tok Guru ni Aziz. Rindu pula aku dengan arwah Tok Guru ni Aziz. Hadi Bawang, tak pernah arwah Tok Guru tu menghina kaum lain dan agama lain sampai dia mati. Tak pernah. Betapa mulianya akhlak arwah Tok Guru ni Aziz tu, subhanallah. Sejuk mata memandang.
Memang tawaduk gila lah. Itulah Menteri Besar Kelantan yang paling terbaik. Presiden PAS yang paling terbaik selepas siapa tu satu orang tu yang musuh ketat Tun M tu, Ustaz Fazil Nur. Ya Allah, semoga syurga untuk Ustaz Fazil Nur. Hadi Bawang, kaulah presiden parti lebay yang paling teruk ya. Kau ajar anak-anak murid kau dalam parti lebay tu merompak. Astaghfirullahalazim. Kau ajar anak-anak murid kau dalam parti lebay tu rasuah, menipu rakyat, minta sponsor dengan tauke-tauke judi, sampai kantoi MB Terengganu tu jumpa tauke judi. Tak pernah pemimpin parti lebay jumpa tauke judi di zaman arwah Tok Guru Ni Aziz Hadi Bawang. Tak pernah. Ya Allah, bertaubatlah Hadi Bawang. Memang teruk ya. Apalagi skandal parti lebay kaki judi ni. Hadi Bawang, kau ingatkah skandal Mamali tu? Ya Allah, semoga syurga untuk mangsa-mangsa jihad tragedi kampung Mamali tu. Hadi Bawang ni dari zaman muda dia memang radikal dan ekstrim weh. Sampai tahap begitu. Ya Allah, ta'ala, semoga syurga Allah untuk mangsa-mangsa tragedi Mamali. Habis dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh kau lah, Hadi Bawang. Engkau yang bunuh. Kau pergi suruh orang-orang kampung Mamali. Ya Allah. Entahlah, susah je aku mau cakap sama kau ni. Kalau kau mati ni, silap-silap tanah pun tak terima hang. Sebab hang ni, dari zaman muda hang sampai zaman tua hang, banyak dosa-dosa hang kepada rakyat weh. Keluarkan fatwa-fatwa sesat. Dulu arwah Tok Guru Ni Aziz memperjuangkan hudud. Sekarang aku tak pernah dengar sudah engkau memperjuangkan hudud ni. Hudud ni undang-undang Allah. Siapa mencuri potong tangan? Rupa-rupanya Hadi Bawang dan semua ulama-ulama sesat ni, geng-geng Hadi Bawang ni, semua penyambung, pencuri, perasuah, penyangak. Ya Allah, patutlah korang dah tak memperjuangkan hukum hudud. Kantoi merompak 600 bilion ringgit dengan Abah. Kantoi merompak 90 juta ringgit di UNDP. Kantoi melobi depan tauke-tauke judi untuk beli undi secara rasuah PRU15. Malulah kau Hadi Bawang. Tak pernah arwah Tok Guru Ni Aziz dengan parti PAS berkempen pilihan raya umum terus panggil orang bagi duit rasuah untuk angkat sumpah. Tak pernah Hadi Bawang. MB Kedah, ini sangat-sangat memalukannya. Memang viral video tu sampai sekarang. Ini skandal besar ya. Memang neraka jahanam untuk parti lebay kaki judi ni. Pemimpin-pemimpin dia, ulama-ulama palsu dia, ustaz-ustaz palsu dia yang pakai serban, pakai kopiah ni, pengundi-pengundi dia pun bersekongkol. Kita ni orang Islam, pakai kopiah, pakai tudung labu, sembahyang solat 5 waktu. Buat apalah kau pergi ikut perangai setan-setan tu, bagi duit rasuah. Hadi Bawang, parti lebay kaki judi. Tak samalah, parti lebay dulu dan sekarang memang beza. Bagai langit dan bumi. Daripada zaman Ustaz Fazil Nur sampai arwah Tok Guru Ni Aziz, memang gemilang terbilang parti lebay waktu tu. Sekarang, parti lebay ni hancur oleh Hadi Bawang. Ya Allah, semua benda-benda yang dimurkai oleh Allah, Hadi Bawang buat. Parti lebay buat. Benda yang bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis, kau buat. Sejak bila Allah suruh kita merompak 90 juta ringgit ni? Dekat dunia ni, Hadi Bawang. Ulama-ulama sesat. Sejak Tok Guru Ni Aziz dah tak ada, dah ke rahmatullah, berani sudah korang buat kerja-kerja merompak. Sejak bila Allah dan Nabi Muhammad suruh ulama-ulama bagi rasuah untuk dapat undi, untuk dapat sokongan? Bukankah dalam Al-Quran ni rasuah ni berdosa besar, Hadi Bawang? Engkau
menghina hukum-hukum Allah dalam Al-Quran weh. Kau memang layak dilaknat oleh Allah, Hadi Bawang. Ulama-ulama palsu, ulama-ulama sesat dalam parti lebay kaki judi. Korang ni memang layak dihumban ke neraka jahanam oleh Allah. Rakyat memang laknat ulama-ulama sesat untuk makluman hang. Sebab tu hang hancur. Allah hancurkan hang. PRU 15. Sebab tu balak banjir tu Allah jadikan ujian di Terengganu, di Kelantan. Tapi itu pun amaran Allah, hang tak fikir pakai kepala otak hang. Kenapa Terengganu dan Kelantan tu banjir? Sebab hang baru-baru ni bagi duit rasuah dengan orang-orang Islam di Kelantan, Terengganu. Sampai viral video tu. Bukankah kebatilan dengan perkara-perkara yang makruf tak boleh masuk campur? Tak boleh dicampur adukkan. Tak boleh dicampur-campur. Hang tu ulama yang mengaku ulama. Kami orang Islam berhak tegur kau ni. Kau ni bukan maksum. Kau bukan Nabi. Kau bukan malaikat. Kau bukan Tuhan. Benda salah terang-terangan begini kau merompak 90 juta ringgit. Kau ada skandal merompak 600 bilion ringgit. Kau ada skandal bagi duit rasuah dengan parti kau. Kau tak jawab benda ni sampai sekarang. Yang salah tetap salah. Sebab tu kamu semua takut dengan Seju Fazli. Aku kalau bercakap, aku nak kisahlah kau ulama kah? Kau Perdana Menteri kah? Kalau kau memang melanggar hukum Allah, kau menyusahkan rakyat kau menghancurkan negara kau dengan kerja-kerja merompak ni, mengasih bodoh rakyat, menipu rakyat. Hancur oleh Seju Fazli. Hancur oleh Allah. Hancur kau oleh rakyat kau. Kau jangan cakap kami tak boleh tegur ulama-ulama sesat dekat Malaysia ni. Ramai je ulama-ulama sesat, ulama-ulama palsu. Pakai serban, pakai kopiah, jual nama Allah, jual nama Nabi, jual nama ayat-ayat Allah. Untuk halalkan kerja-kerja dia merompak, buat rasuah. Macam kau ni lah, Hadi Bawang. Bila kau nak tegakkan hudud di Kelantan dan Terengganu? Bila kau nak bentangkan undang-undang hudud di Kelantan dan Terengganu? Bukankah undang-undang syariah itu adalah kuasa kerajaan negeri? Sangat-sangat berkuasa parti lebay ni di Kelantan dan Terengganu. RUU 355. Bila kau nak kuasakan untuk potong tangan? Kau takut potong tangan sendiri, Hadi Bawang, ulama-ulama sesat, ustaz-ustaz palsu dalam parti lebay kaki judi ni yang kantoi merompak depan Seju Fazli? Rahsia korang di tangan aku Kau jangan main-main. Sebab itu aku bagi amaran dengan mana-mana Perdana Menteri sebelum ni. Kalau kau nak lawan aku, pastikan kau tak ada kes merompak, tak ada apa-apa skandal rasuah. Kau boleh menang lawan aku. Kau tengok, semua Perdana Menteri yang tangkap aku hancur di bawah, termasuk hang. Sampai jadi pembangkang di Putrajaya. Kau ni, Hadi Bawang, takut kalau aku bongkarkan kes kau merompak ni. Siapa ajar kau merompak sejak arwah Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia? Perlu aku bongkarkan, Hadi Bawang? Yang ajar hang merompak ni ejen CIA, ejen Mossad Israel di belakang hang. Sejak bila parti lebay tu milik CIA, milik Mossad Israel? Hang ni pengkhianat kepada Islam. Sebab tu skrip-skrip politik hang ni sangat-sangat resis, sama seperti politik Yahudi di negara haram Israel yang membunuh orang-orang Islam Palestin setiap hari. Ramai tak perasan kan? Skrip-skrip kempen politik Hadi Bawang, Abah ni, PRU 15, pilihan raya kecil, dia punya resis tu sebiji serupa kembar siam dengan kempen politik pemimpin-pemimpin Yahudi negara haram Israel. Kenapa orang Islam dibunuh oleh orang-orang Yahudi Israel? Memang orang Yahudi sangat benci dengan agama kita, sangat benci dengan orang Islam, sangat benci dengan orang Palestin. Resis. Ni Hadi Bawang dengan Muhyiddin. Apa beza dia dengan ideologi resis Yahudi Israel? Tak ada beza.
Orang Cina, orang India, orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha jadi target politik diorang untuk kasih huru-hara negara. Ini memang template politik rasis yang memang tidak mengejutkan. Ini modul negara haram Israel punya ya. Sebiji. Memang copy paste. Merompak ni. Dari mana Hadi Bawang belajar? Daripada pemimpin-pemimpin Yahudi Israel lah. Dia belajar merompak ni. Sampai sekarang Hadi Bawang tak berani sama fitnah aku ya. Aku buat laporan pergi SPRM. Kau jangan cakap aku tak buat laporan. Aku pergi buat laporan, pergi polis. Sampai sekarang Hadi Bawang, Parti Lebar Kaki Judi, ulama-ulama sesat ni tak berani saman fitnah aku. Sampai bila diorang kalah berhujah tu kan, diorang hantar diorang punya cyber troopers, anjing-anjing korab diorang. Fazli, kami bunuhlah kau. Kesian aku tengok Hadi Bawang. Kes ni dari 2019 sampai masuk tahun baru 2023. Diorang tak berani sama fitnah aku sebab aku ni graduan master first class, CGPA 3.97. Aku tahulah bukti-bukti Hadi Bawang merompak dengan Parti Lebar Kaki Judi ni. Kau tak payahlah nak berlagak suci di situ. Itulah. Ni ciri-ciri penipu ni. Kan ada orang-orang tua pernah berkata, awal-awal menipu, lama-lama mencuri. Perangai ni ada dalam diri Hadi Bawang dan pemimpin-pemimpin Parti Lebar Kaki Judi. Kau tengok, skandal Menteri Besar Terengganu pergi New Zealand. Dari pemimpin atasan sampai ahli bawahan Parti Lebar Kaki Judi, berkomplot menipu orang Terengganu, menipu rakyat Malaysia. Akhirnya tutak-tutak MB Terengganu mengaku memang dia melancong di New Zealand. Kau nampak tak? Memang benar. Ciri-ciri pemimpin pencuri, penyamun-penyangat ni. Pandai menipu, kantoi menipu dan akhirnya mengaku menipu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad mengharamkan ya pemimpin-pemimpin Islam menipu rakyatnya. You ulama Hadi Bawang, you tahu tentang perkara ni. Ini hukum basic siasah syariah. Haram dan berdosa besar ya merompak, buat rasuah ni, bagi duit rasuah. Dalam politik siasah syariah, dalam kitab Al-Quran, kitab hadis dan kitab-kitab para ulama, haram ya mana-mana ulama, mana-mana pemimpin Islam merompak, mencuri, dijanjikan neraka jahanam. Seberat-berat hukuman untuk pemimpin kafir, pemimpin Islam yang merompak, mencuri, kau dengar ni Hadi Bawang, neraka jahanam, confirm. Confirm ya. Confirm. Mark my word. Kau jangan cakap lah, benda ni fitnah, sudah basi hujan. Ni bukan kali pertama aku bongkarkan kes kau merompak ni. Dari tahun 2019 sampai sekarang kau tak berani sama fitnah aku. Kenapa? Memang betul Hadi Bawang dengan ulama-ulama sesat dalam Parti Lebar kantoi merompak 90 juta ringgit duit 1MDB, duit rakyat. Tak payahlah aku kasih tunjuk bukti tu. Hadi Bawang ada simpan bukti tu. Parti Lebar Kaki Judi ada simpan bukti tu diorang merompak. Sudah habis pun duit tu dimakan masuk dalam perut Hadi Bawang. Sebab tu jangan kita sembah dunia, sembah duit dekat dunia ni Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya nak bagi tahu ya, sama ada duit kita banyak atau sikit, jangan kita takut dengan ujian dunia ni tak ada duit. Aku sudah nampak ramai orang tak ada duit, dorang boleh hidup depan mata aku. Orang yang ditutup pintu rezeki dia dekat dunia ni, aku dah nampak. Sebab tu dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita berhati-hati mengejar kuasa dunia, pangkat dunia, harta dunia, kemasyhuran dunia, dan duit di dunia ni hati-hati. Ini basic dalam hidup kita. Kenapa aku ni boleh tumbangkan semua Perdana Menteri yang tangkap si Fazli di Putrajaya? Sebab
dalam percaturan kuasa dunia ni dan percaturan kuasa Malaysia, duit bukan segala-galanya. Korang bincanglah Hadi Bawang, Muhyiddin, semua Perdana Menteri yang tumbang oleh aku di Putrajaya, semua kerajaan yang sudah tumbang tu kan, korang kena bincang. Si Jubah Asli tu tak ada duit. Macam mana budak tu berani ya? Betul-betul apa yang dia ramalkan, memang semua Perdana Menteri tu tumbang. Memang semua kerajaan tu tumbang oleh dia. Adakah sebab aku banyak duit? No. Adakah sebab aku ni ada jawatan pangkat tinggi dekat dunia? No. Allah Subhanahu Wa Taala, Pakcik Makcik Oto Arwah, memang dalam Al-Quran sudah bagi amaran keras. Mana-mana ulama, mana-mana pemimpin Islam, mana-mana pemimpin akhir zaman yang menzalimi rakyatnya, yang mahu menghancurkan watannya, nak hancurkan agama Allah, memang akan dihancurkan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lambat atau cepat. Kau tengoklah Perdana Menteri ni. Betul kan cakap aku, lambat atau cepat je. Perdana Menteri sebelum ni yang cakap aku hancur atas izin kuasa Allah. You kena bincang benda ni. Sebab benda ni memang betul-betul berlaku di Bawang. Muhyiddin, Perdana Menteri yang sudah tumbang ni. Kita tak boleh di bumi Allah ni berlagak. Aku ada pangkat Perdana Menteri. Aku ada kuasa sebagai Perdana Menteri. Aku pakai serban, aku pakai kopiah. Aku boleh rompak apa yang aku mahu. Inilah yang menghancurkan semua Perdana Menteri, semua kerajaan dekat dunia ni, dan ulama-ulama sesat, ulama-ulama palsu dekat dunia ni di Bawang. Memang Allah, Nabi Muhammad bagi amaran keras. Mana-mana ulama-ulama palsu ni berlakon jadi ulama untuk dapat kemewahan dunia, dapat harta dunia, memang akan dapat kemewahan harta dunia tapi hancur ya di akhir kehidupannya. Di Bawang kau ni aku tengok tua nyawa-nyawa ikan. Selalu sakit jantung. Aku tengok kau ni macam tak ada takut dengan kuasa Allah. Merompak. Aku tak pernah nampak ulama kantoi merompak, kantoi menipu, kantoi bagi duit rasuah macam hang ni dengan anak-anak murid hang dalam parti lebay. Aku tak pernah nampak zaman Tok Guru ni Aziz dulu-dulu. Ni baru sekarang. Kau tak layak jadi ulama. Kau bukan ulama sebenarnya. Kau ni pemimpin iblis, pemimpin setan, pemimpin dajjal. Kalau hang betul-betul ulama, hang takkan jadi resis. Menghina kaum Cina, menghina agama-agama lain. Kalau betul hang ulama, hang tak akan menipu dengan ahli-ahli parti hang. Guna isu skandal Menteri Besar Terengganu ni kantoi ya atas maklumat Luqman Adam UMNO BN. Anak murid hang melancong pergi New Zealand. Hang sembunyikan benda ni. Hang tipu bersama ahli-ahli parti lebay. Kalau hang betul-betul ulama, hang tak akan kantoi buat rasuah depan Allah, depan rakyat. Hang tak akan jadi pengkhianat kepada raja-raja Islam. Sebab hang ulama, sepatutnya hang tahu apa hukum dia derhaka dan tak ikut cakap raja-raja Islam ni. Hang pergi ikut cakap siapa? Kenapa hang dengan Muhyiddin hancur? Perlu saya terus terang? Mari saya terus terang. Muhyiddin dan Hadi Bawang ni hancur sebab ikut telunjuk CIA dan Mossad Israel yang berpangkalan di Singapura. Hang sangat bodoh sebagai ulama. Saya tak takut mati untuk bongkarkan perkara ni. Kau nak bunuh-bunuhlah. Hidup di dunia ni sementara. Hang nak hancurkan hidup aku pun, alhamdulillah, rezeki Allah masih terbuka luas.
Rezeki aku bukan terletak di tangan Amerika, di tangan Israel, Hadi Bawang. Engkau dengan Muhyiddin serahkan bulat-bulat agama bangsa dan negara tu kepada penasihat-penasihat daripada CIA dan Mossad. Sebab tu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja tak percaya Hadi Bawang dengan Muhyiddin ni. Sebab rupa-rupanya ini ulama sesat ni dengan anak ulama yang satu orang ni, astagfirullahalazim, sanggup jadi anjing CIA, anjing Mossad, sanggup jadi puppet politik CIA, puppet politik Yahudi Israel Mossad ni. Bila dah kantoi, diorang takut dengan Jufazli Syamat. Sebab pada awalnya Hadi Bawang, Abah Muhyiddin ni dengan ejen-ejen CIA Mossad Israel yang merayap masuk ni dekat Malaysia ni, diorang ingat aku tu bukan kingmaker baru politik Malaysia. So macam mana benda ni kita tahu? Hadi Bawang dengan Muhyiddin ni sejak diorang jadi kerajaan pintu belakang 2 tahun ya, hanya satu orang yang tahu rahsia diorang ni, Jufazli Syamat. Jadi diorang punya ejen CIA, ejen Mossad Israel ni memantau Jufazli, apa statement Jufazli hari-hari dekat YouTube, dekat TikTok, dekat Instagram. Sampai ada satu peristiwa tu, Muhyiddin tak dijemput tahu oleh yang di-Pertuan Agong, oleh pihak istana untuk majlis beramah mesra dengan duta-duta asing di seluruh dunia yang menghadap yang di-Pertuan Agong di istana. Jadi waktu tu geng-geng diorang sudah risau. Kenapa Muhyiddin tak dijemput di istana, Hadi Bawang tak dijemput. Terus tanya aku juga, kenapa diorang semua ni sibuk, tanya aku. Sebab bagi Hadi Bawang, Muhyiddin, ejen CIA, ejen Mossad Israel, aku ni adalah penasihat istana. Bukan aku yang mengaku ya. Itu geng-geng Muhyiddin, geng-geng Hadi Bawang. Sebab tu diorang suka betul tangkap aku tu. Jadi aku ni yang tak takut mati, tak takut membongkarkan rahsia diorang ni. Okay, fine. Main tangkap-tangkap ya, main dakwah. Tunggu kau, hancur kau. Betul-betul hancur. Semua ejen CIA, ejen Mossad Israel dalam negara ni hancur. Semua pemimpin-pemimpin ejen CIA, ejen Mossad Israel koyak mental, koyak jiwa, koyak lubang telinga, segala-galanya koyak otak diorang, sakit kepala. CIA dan Mossad Israel tak boleh perangkap saya sampai sekarang ya. Pakcik-makcik Oto Arum, Hadi Bawang, Muhyiddin, Tun, tak boleh. Kenapa? Sebab saya punya kerja sangat senang. Saya tak perlu berebut-rebut jawatan Perdana Menteri, berebut-rebut jawatan Timbalan Perdana Menteri, berebut-rebut jawatan Ketua Menteri Sabah. Jadi misi untuk menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia tu very easy. So kita punya scope job tu hanyalah memberi pencerahan politik, menganalisis politik, buat plot twist, buat game yang mengelirukan kuasa-kuasa besar asing, geng-geng Muhyiddin, geng-geng Hadi Bawang, geng-geng Tuni, jadi rujukan kepada istana dan Putrajaya. Itu kerja aku. Dan kerja aku juga adalah untuk mengajar mana-mana Perdana Menteri yang tangkap aku tu, memang aku cakap kau confirm tumbang. So you name it, daripada Bosco, Tun, Muhyiddin sampai Mail Lambung, aku memang dah bagi peringatan mesra,
Kau tangkap aku, memang kau tumbang. Betul, semua tumbang sampai sekarang ya. Malah pupus. Dan kena blacklist ya nama dorang. So, kerjaku senang. Aku tak perlu susahkan diri aku nak jadi Perdana Menteri kah, nak jadi Menteri kah, nak jadi YB kah. Yang penting aku boleh perangkap mana-mana pengkhianat negara ni, musuh negara ni yang tangkap aku. Dan semua yang tangkap aku ni memang pengkhianat dan musuh negara pun. Sebab aku memang, walaupunlah Amerika dengan Israel nak perangkap aku, sampai sekarang tak boleh. Dan memang Istana dan Putrajaya tahu perkara ni. Pentagon tahu perkara ni di Amerika Syarikat. Negara haram Israel memang tahu benda ni. Sebab tu si Zulkifli sangat ditakuti ya. Kalau mengkritik Perdana Menteri, memang terus meletup. Percaturan kuasa Malaysia dengan percaturan kuasa dunia berubah. Si Zulkifli berani betul. Kau tengoklah aku ni, mau hantam Amerika, mau hantam Israel, memang aku berani. Dan memang Amerika dan Israel terkejut. Kenapa si Zulkifli itu terlampau berani? Semua sampai Amerika dengan Israel sakit kepala. Si Zulkifli ni macam manalah kita nak atur? Mak bapak aku pun tak boleh atur aku. Pakcik makcik aku pun tak boleh atur aku. Adik beradik aku tak boleh atur aku. You boleh tanya. Kawan-kawan baik aku pun tak boleh atur aku. Guru-guru aku pun tak boleh kontrol aku. Pensyarah-pensyarah aku, profesor-profesor aku tak boleh kontrol aku. Bekas tunang aku, bekas girlfriend aku, siapa-siapalah perempuan yang pernah hadir dalam hidup aku pun tak boleh kontrol aku. Ini orang genius. Kau tak boleh kontrol. Ada benda yang aku tahu, anda semua tak tahu. Dan kalau aku cakap benda tu salah, salah lah. Memang aku akan aim benda tu, tumbang Perdana Menteri tu. Memang kuasa-kuasa besar seluruh dunia memang tahu. Kamu ikut lagi Mr. Zulkifli tu, kau dah hancur lah kamu oleh Mr. Zulkifli. Sebab tu hadir bawah dengan parti lebay kata